Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Pelajaran kita pada hari ini ialah PQS Silibus Tingkatan 5, bahagian pengajian Al-Quran, pelajaran ke-7, ayat kefahaman. Tajuknya ialah melakukan transformasi dalam kehidupan. Anak-anak boleh semak buku teks muka surat 46 hingga 53. Antara subtopik yang kita perlu kuasai di akhir pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, intisari ayat. Yang kedua, maksud malaikat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, perubahan berdasarkan ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang keempat, kepentingan usaha dan ikhtiar dalam melakukan perubahan. Yang kelima, strategi dan usaha meningkatkan kualiti hidup. Dan yang keenam ialah pengajaran ayat. Mari kita mengembara di dalam dunia ilmu bersama Ustazah. Moga-moga Allah rahmati kita. Bersama-sama Ustazah pada hari ini ialah Adik Irfan Hilman. Beliau akan membacakan ayat kefahaman yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Dipersilakan Adik Irfan untuk mengalunkan bacaannya daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Adik Irfan di atas bacaannya yang sangat bagus itu. Jom kita teruskan kembara ilmu bersama Ustazah pada hari ini dengan kita hayati intisari yang terkandung di dalam ayat yang ke-11 daripada surah Ar-Ra'd. Intisari yang pertama ialah Allah memerintahkan para malaikat supaya mengawasi manusia setiap waktu, iaitu siang, malam, termasuk juga menjaga manusia daripada ditimpa bahaya. Seterusnya, intisari ayat yang kedua ialah Allah menjelaskan bahawa sebahagian malaikat ditugaskan untuk mencatat segala amal baik dan amal buruk manusia. Seterusnya, intisari yang ketiga ialah Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum itu, malah akan menarik nikmat yang ada pada mereka sehingga mereka mengubahnya sendiri. Mari kita lihat apakah pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya.
tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia dan mampu menyerupai bentuk makhluk yang lain daripada rupa asal mereka. Apakah dalil yang menyokong tentang pengertian malaikat yang boleh menyerupai makhluk lain daripada rupa asalnya? Baik, di sini saya datangkan dalil daripada ayat Al-Quran Surah Maryam ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini ada menceritakan tentang bagaimana malaikat datang dalam bentuk menyerupai manusia. Ya. Baik, kita lihat pada hujung ayat ini. Ya. Fatamassala laha basharan sawiyya. Baik, ayat ini menceritakan tentang kisah Maryam. Ya. Maryam ketika mana dia sedang menyendiri, dia menjauhkan dirinya daripada keluarga, beliau telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mana malaikat Jibril alaihi salam telah menjelmakan dirinya dalam bentuk manusia yang sempurna. Fatamassala laha basharan sawiyya. Okey, ini ialah dalil kepada takrif malaikat tadi. Ya. Mari kita perhatikan pula apakah tugas para malaikat. Ya. Baik, sebenarnya malaikat ini adalah merupakan satu makhluk yang sangat patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan lihat beberapa tugas malaikat beserta dalilnya sekali. Baik, yang pertama kita lihat antara tugas malaikat ialah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ialah daripada surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Baik, di sini ada perkataan wa yusabbihunahu. Ya. Ayat ini maksudnya sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak bersikap angkuh daripada beribadat kepadanya. Mereka pula bertasbih baginya dan kepadanya jualah mereka sujud. Seterusnya ialah tugas malaikat. Yang kedua ialah memikul arasy. Dalilnya ialah daripada surah Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Alladzina ni ialah malaikat. Yang dimaksudkan di sini ialah malaikat. Yahmiluna al-arsha, malaikat yang memikul arasy, dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan dan beriman kepadanya. Apa itu arasy? Arasy ialah singgasana Allah. Macam mana bentuk singgasana Allah? Besar mana bentuk singgasana Allah ataupun arasy ni? Okay, yang itu wallahu a'lam. Kita kena mempercayai. Seterusnya, tugas malaikat yang ketiga ialah menyiksa penghuni neraka. Dalilnya ialah daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini adalah merupakan
satu peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya memelihara diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada api neraka. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu ialah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum, yang mana neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar tindakannya lagi bengis. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan dan mereka tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Jadi, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang baik. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada termasuk dalam kalangan orang yang dimasukkan di dalam neraka dan disiksa oleh para malaikat. Tugas malaikat yang keempat pula ialah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 hingga ayat 194. Ayat 192 Allah menjelaskan, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Ayat yang ke-193, nazala bihir ruhul amin, dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ruhul Amin di sini ialah malaikat Jibril. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa antara tugas malaikat ialah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas para malaikat yang kelima ialah memberi salam kepada ahli syurga. Dalilnya ialah berdasarkan surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Ayatnya berbunyi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasukan. Ini adalah keadaan ketika hari kiamat kelak, ya, di mahsyar nanti, ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, apabila orang-orang yang bertakwa ni sampai ke dalam Apabila orang-orang yang bertakwa ini sampai ke gerbang syurga, pintu-pintunya sedia terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, waktu tu para malaikat yang sedia menanti kedatangan ahli syurga ni, mereka malaikat dah berbaris menanti orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa ini, dengan mereka mengatakan salamun alaikum tibtum. Mereka mengalu-alukan kedatangan orang yang bertakwa ini dengan kata salamun, selamat sejahtera ke atas kamu, berbahagialah ke atas kamu, ya, ucapan kepada orang-orang yang bertakwa. Fadkhuluha khalidin, dah diucapkan selamat datang, diucapkan selamat sejahtera, dijemput orang-orang yang bertakwa ini masuk ke dalam syurga dan tinggal kekal di dalamnya. Ya, kita
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita daripada kalangan orang-orang yang malaikat akan sambut kelak. Ya. Ini adalah tugas malaikat, iaitu memberi salam kepada ahli syurga. Ayat ini adalah merupakan satu berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini adalah gambaran pada hari kiamat kelak. Dan mari kita lihat pula perubahan berdasarkan ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana kita ingin membuat perubahan berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi? Okey, yang pertama, memulakan perubahan pada diri sendiri dahulu supaya menjadi lebih yakin, kerana tidak mungkin kita mengajak orang lain berubah sedangkan kita sendiri masih berada di takut yang lama. Yang kedua, memulakan perubahan perlahan-lahan walaupun sukar supaya kita dapat merasakan perubahan itu dalam diri kita. Seterusnya, yang ketiga, tidak bertangguh dalam memulakan perubahan, kerana semakin lama bertangguh akan menjadi semakin susah untuk melakukannya. Ya, bila kita rasa nak berubah, kita terus buat. Kita jangan tangguh-tangguh lagi. Yang keempat, berusaha untuk berubah dengan niat yang ikhlas. Setelah itu, lakukannya dengan bersungguh-sungguh sepenuh hati. Kita nak berubah kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana kita ingin dipuji dan sebagainya. Dan yang kelima pula, apabila berjaya melakukan perubahan diri, kita perlu mengulangi perubahan itu sehingga menjadi sebati dengan diri kita. Kita kena istiqamah. Baik, mari kita lihat pula kepentingan usaha dan ikhtiar dalam melakukan perubahan. Okey, yang pertama, menzahirkan rasa syukur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atas apa yang telah mereka usahakan. Yang kedua, mengelakkan daripada timbulnya sifat putus asa dalam diri sewaktu melakukan perubahan dalam hidup. Seterusnya, kepentingan usaha dan ikhtiar dalam melakukan perubahan. Yang ketiga ialah meningkatkan ekonomi negara hasil daripada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan kelompok masyarakat yang saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Strategi dan usaha terbaik untuk meningkatkan kualiti hidup. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar Allah mengubah diri kita ke arah yang lebih baik di samping berusaha dan bertawakal kepada Allah. Memanglah Allah tak akan ubah diri kita sehingga kita ubah diri kita sendiri kan, tapi antara strategi yang kita boleh gunakan, kita boleh berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, dalam masa yang sama kita berusaha dan selepas itu kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, mulakan dengan perubahan yang ringan, bersesuaian dengan bakat dan kemampuan diri seseorang. Seterusnya, yang ketiga pula ialah lakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh agar mendatangkan hasil yang maksimal. Seterusnya, memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat,
bertaubat, memohon keampunan daripada Allah dan berazam untuk meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Seandainya sebelum ni banyak buat maksiat, nak berubah menjadi orang yang baik, maka bertaubat, mohon ampun kepada Allah, azam tinggalkan dosa-dosa yang lepas. Dan yang terakhir ialah pengajaran ayat. Ya, pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11 ialah, yang pertama, kita hendaklah mengubah nasib diri kita sendiri dengan melakukan setiap pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita hendaklah meyakini bahawa tiada tempat untuk memohon pertolongan ketika ditimpa bencana kecuali hanya kepada Allah. Dan pengajaran ayat yang ketiga, manusia hendaklah mempercayai bahawa Allah menugaskan para malaikat untuk mengawasi manusia pada setiap masa. Kat ini dahulu kembara cinta ilmu kita pada kali ini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik. Kita berdoa kepada Allah ya anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Moga-moga kita dikurniakan dengan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya anak-anak, jawab soalan kuis yang linknya Ustazah telah sediakan di ruangan description di bawah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, anak-anak bolehlah tulis di ruangan komen. InsyaAllah Ustazah akan menjawabnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.